السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di dalam rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah jualah yang melimpahkan kepada kita rahmat, redha dan keampunan daripadanya insya-Allah. Pada tengah hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan suatu tajuk yang popular apabila berlaku ataupun datangnya Ramadan ini, iaitulah bersedekah, jangan menunggu untuk kita kaya. Bila datang bulan Ramadan ini, itu menjadi satu penghibur hati kepada kita. Sebagai orang mukmin, kita cukup seronok bila mai Ramadan kepada kita. Sebab dalam bulan ini kita sedar bahawa keutamaan, fadilat, kelebihannya cukup banyak ditawarkan pada bulan ini. Bukan sahaja pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu dibuka pada setiap saat menunggu hamba-hambanya untuk menyatakan taubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi kita yang melaksanakan ibadah dengan penuh iman, dengan penuh kebaikan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Itu sebelah siang. Sebelah malam pun Nabi sebut lagi, man qama ramadana, siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan pengharapan, sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maknanya apa? Siang dan malam itu penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mengambil peluang itu sebaik-baiknya dengan melaksanakan puasa dengan sebenar-benar iman dan pengharapan, juga mendirikan malamnya dengan salat, dengan tilawah Al-Quran, dengan tadarus dan sebagainya, dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan mudah-mudahan dengan itu kita diampunkan dosa-dosa kita yang lalu insya-Allah. Dan satu lagi pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan Ramadan ini, yang ramai ataupun mungkin di kalangan orang mukmin tak nampak, adalah pintu sedekah. Ia satu pintu yang besar yang disediakan di dalam bulan Ramadan ini. Dan Islam sangat menganjurkan umat dia untuk bersedekah. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat-sangat digalakkan untuk kita bersedekah. Dan itulah yang menjadi sepatutnya akhlak kita sebagai seorang Islam, iaitu seorang dermawan. Ini yang patut menjadi akhlak kita, seorang dermawan. Apabila tibanya bulan Ramadan ini. Dan Allah dan Rasulnya perintahkan dan memberi contoh kepada umat Islam supaya menjadi seorang dermawan, seorang yang pemurah melalui banyak ayat Al-Quran, melalui banyaknya hadis. Antaranya disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi. Ia mencintai kedermawanan, dia mencintai orang yang memberi, serta akhlak yang mulia, dan membenci akhlak yang buruk. Nabi bagi tahu Allah itu maha pemberi. Allah bagi kat kita rezeki daripada kita ini berada dalam perut mak kita. Allah dah bagi rezeki dah kat kita. Mak kita tak suap.
Tapi zat makanan tu masuk dalam tubuh badan kita. Daripada kita ni sehalus-halus setitih air, jadilah kita sampai hari ini ni. Allah yang duk bagi rezeki kat kita. Allah itu maha pemberi. Jadi Allah Ta'ala yang maha pemberi ni, dia suka kalau hamba-hamba dia juga jadi seorang yang suka memberi, seorang yang dermawan. Maka jadilah kita ini ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, yang suka memberi itu, yang memberikan kepada kita rezeki tidak putus-putus. Lalu kita menjadi seorang hamba Allah yang juga seorang pemberi ataupun seorang dermawan. Dan di sebalik atau keterbalikan daripada sifat itu, Allah Ta'ala tak suka perangai buruk. Disebut dalam hadis ini, perangai buruk daripada orang yang dermawan ni apa dia? Adalah yang tak dermawan, adalah yang bakhil, adalah yang dia nak makan seorang, adalah dia ni kedekut dengan orang lain. Itu perangai dan akhlak yang buruk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suka. Antara perangai buruk ni yang lain apa? Suka meminta-minta. Dia cukup dah keperluan dia, tapi dia duk pergi minta lagi dekat orang. Itu bukan ciri orang Muslim yang baik. Dan kata Nabi SAW lagi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, tangan di atas, tangan di atas itu lagi baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu adalah orang yang memberi, dan tangan di bawah ni orang yang meminta. Sebab itu dalam Islam dia menganjurkan kita untuk, salah satu daripada cabangnya adalah untuk kita menguruskan ekonomi, menguruskan harta, supaya kita ni apa, tak jadi orang yang meminta, kita jadi orang yang memberi. Dan Nabi galakkan, Nabi bagi tahu tangan di atas itu lagi baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Dan selain daripada itu, sifat dermawan kalau didukung ataupun dilengkapkan dengan ilmu agama, jadilah dia dua sifat, iaitu alim, dia tahu tentang hukum sedekah, dia tahu tentang kebaikannya, dia tahu tentang Allah ini maha pemberi, dia tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawan, dia tahu, dia alim, dia tahu tentang benda tu. Yang kedua, dia adalah seorang dermawan. Dia sendiri jadi dermawan. Kadang-kadang di kalangan orang Islam ni, dia tahu saja, dia tahu oh Nabi ni bila begini Nabi suka bagi orang main minta, orang yang susah, orang yang homeless, gelandangan, Nabi bagi tempat kat depa. Dia tahu Nabi ada sifat kedermawanan macam ni, tapi itu tidak menggerakkan diri dia sendiri untuk menjadi dermawan. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala duk bagi rezeki dekat seluruh makhluk yang duk ada daripada dulu sampailah akhirnya nanti. Bahkan Allah juga nak memberikan lagi dalam bulan Ramadan itu, memberikan pahala berganda. Allah Maha Pemberi. Dia tahu benda tu, tetapi diri dia tidak tergerak untuk menjadi orang yang memberi. Jadi bila kita tahu benda tu, satu sifat yang bagus dah, kita tahu benda tu, dia satu sifat yang bagus. Satu lagi kita tambah kepada diri kita adalah kita sendiri menjadi orang yang memberi. Kita amalkan, kita aplikasikan apa yang kita tahu. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat At-Tirmidzi, dunia tu untuk 4 jenis hamba. Dunia ni ada 4 jenis hamba. Yang pertama sekali, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta kefahaman dalam ilmu agama. Diberi rezeki dan kefahaman dalam agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya. Dalam urus hartanya, dia bertakwa kepada Allah. Maknanya dia dapatkan harta dia daripada sumber yang halal, dan dia keluarkan pada jalan kebaikan, pada jalan yang membawa kepada pahala, dan dia gunakan untuk menyambung silaturahim. Duit ringgit ni
ataupun harta benda ni adalah alat untuk menyambung silaturahim. Sonok tak kalau orang bagi kat kita RM50, RM100, kita bagi kat anak-anak kita, bila mai nak raya nanti ni, orang dah standby dah. Pasal apa? Dia satu alat untuk menghubungkan silaturahim. Cantik. Budaya tu cantik, kita teruskan. Sebab Nabi sebut, menggunakan hartanya, ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyedari terdapat hak Allah pada hartanya. Dia tahu daripada harta dia itu ada hak Allah. Bukan digunakan untuk diri dia semata-mata, bahkan digunakan untuk jihad di jalan Allah. Maknanya apa? Nak kembangkan agama Allah ni memerlukan kepada harta. Dengar masjid buat program ilmu, bagi sedekah. Pasal apa? Itu jalan Allah. Ada hak Allah pada harta kita tu. Maka berkumpul empat perkara ni dalam urusan harta kita, itu muslim yang baik, kata Nabi SAW. Itulah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih riwayat At-Tirmidzi. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita sedar, Allah Subhanahu wa taala itu cukup memuliakan orang-orang yang bersedekah. Cukup memuliakan orang-orang yang bersedekah. Sebab itu Allah Taala menjanjikan banyak ganjaran, banyak keutamaan, banyak balasan baik kepada orang-orang yang suka bersedekah. Kalau kita nak cek di dalam kitab-kitab hadis, bahkan ayat Al-Quran, ada ratusan dalil yang menceritakan tentang untungnya, utamanya, mulianya orang yang bersedekah ni. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia mengumpulkan ratusan hadis mengenai keutamaan sedekah saja. Ratusan hadis dikumpulkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Inafah fi ma jaa fi sadaqah wad dhiyafah. Dalam kitab tu saja cerita pasal sedekah, ratusan hadis dimuatkan. Dan banyak keutamaan. Seakan-akan kita nak kata seluruh kebaikan, apa sahaja kebaikan itu berkumpul di dalam amalan sedekah ini. Maka sungguh heran kalaulah ada orang-orang yang dia tahu dalil-dalil sedekah ini tapi tak tergerak hati dia untuk nak pergi sedekah. Heran orang yang begini. Apa keutamaan sedekah? Yang pertama sekali, sedekah menghapuskan dosa kita. Hapus dosa kita. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis ini popular. Macam mana kita tengok hari ini dalam unggun api itu, kita pergi curah air atas dia, terpadam. Begitulah terpadamnya dosa kita apabila kita bersedekah. Dengan sekali curahan, terpadam dosa kita. Maknanya dengan sekali kita bersedekah ni, padam dosa kita. Dan diampunkan dosa dengan sebab sedekah ini. Kalau cantiknya adalah kita iringi juga dengan taubat atas dosa yang dilakukan. Dosa-dosa besar dia tak boleh terhapus dengan sedekah saja. Dosa besar kena diiringi dengan taubat kepada Allah. Kalau dosa kecil, okey. Ingat, kalaulah mungkin ada kalangan umat Islam yang buat dosa besar, dia kata tak apa, sedekahlah, habislah dosa kita. Dia contohnya dia derhaka kepada mak ayah dia contoh. Atau dia mencuri. Dia sonlap duit syarikat contohnya. Dosa besar. Termasuk dosa-dosa mencuri. Dia kata kita sedekahlah duit ni. Dahlah duit sonlap, dia sedekah pula. Lagi tak jadi apa. Kalau dosa besar, dia kena iringi dengan taubat. Tapi dosa kecil, insya-Allah dengan sedekah itu
akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan ini dibenarkan. Baik. Yang kedua, apa lagi yang kita dapat dengan bersedekah? Yang kedua adalah orang yang bersedekah akan mendapat naungan ketika di mahsyar. Padang mahsyar ni bukan dalam keadaan macam kita duduk sekarang ni. Kita duduk dalam keadaan cukup selesa hari ni atas dunia. Di bawahnya ada kapet, di kelilingnya hawa yang dingin, di atasnya ada bumbung, ada kipas lagi. Dalam keadaan ini cukup selesa kita ni. Tapi yang kata padang mahsyar tak ada apa di situ. Tempat lapik bawah tak ada, melainkan tanah sahaja yang terbentang. Tanah pula tanah yang panas. Daripada atas tidak ada bumbung, tidak ada kipas, tidak ada apatah lagi aircon. Kosong. Bahkan tersiksa duduk berdiri di atas tu. Ada sebahagian hadis menyatakan melutut di atas tu. Dalam keadaan itu dengan kepanasan yang teramat sangat, dengan kehausan yang teramat sangat, dengan kelaparan yang teramat sangat, dengan keletihan yang teramat sangat. Hari itu tidak ada siapa yang boleh tolong. Para nabi pun duduk senyap, takut dengan keadaan begitu. Tetapi ada sebahagian orang, sebahagian kelompok manusia, mereka mendapat lindungan daripada Allah pada hari yang cukup teruk itu. Maka mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala yang siapa pun, yang apa pun lindungan tidak ada ketika itu. Nak kata pokok sebatang dapat berlindung bawah tu tak ada. Ada bangunan ke bumbung tak ada apa. Ketika kepanasan seumpama matahari ada di sejengkal di kepala dia. Ketika itulah beberapa kelompok dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak tuan-tuan siapa salah satu daripada kelompok tersebut? Adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi menyembunyikan amalan itu, sampaikan tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang dia sedekahkan. Maknanya dia sedekah dalam keadaan cukup rahsia, sehingga kan orang yang terdekat dengan dia pun tak tahu. Ada orang macam ni? Ada. Sampai anak dia tak tahu, sampai bini dia sendiri pun tak tahu yang dia sedekah ni. Masya Allah, orang yang macam ni akan mendapat naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah itu akan memberi keberkatan kepada harta kita. Apa maksud berkat? Berkat maknanya ziyadah, bertambah. Akan memberi berkat kepada harta. Cumanya pertambahan itu daripada sudut apa? Mungkin ada orang ingat dari sudut kuantiti. Kan, RM10 sedekah RM5, sekali bertambah kuantiti. Ada orang mai bagi kita 100 pula contohnya. Ada orang bagi rezeki kat kita 100 pula. Itu satu sudut betul. Boleh jadi. Dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang berlaku, ada orang sedekah, nanti akan datang rezeki yang lebih banyak kepada dia, berkat kepada kuantiti. Dan yang lagi penting daripada itu, berkat kepada kualiti harta dia. Walaupun nampak sikit, tetapi harta dia itu berkualiti, tidak dibazirkan, tidak digunakan pada tempat yang tak betul. Harta dia itu nanti tidak banyak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan dia masuk ke dalam syurga. Harta dia itu berkatnya banyak dikeluarkan pada jalan-jalan Allah. Dia jadi berkat, mendatangkan banyak pahala dan kebaikan kepada masyarakat. Menjadi berkat harta dia. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, harta tidak akan berkurang dengan sedekah.
Nabi kata daripada sudut kuantiti pun tak kurang harta ni. Kalau kita bersedekah dan seorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bagi satu jaminan kat kita. Kalau kamu sedekah, harta kamu tidak akan dikurangkan. Nampak dari sudut mata terkurang sikitlah. Tetapi pasti Allah Ta'ala akan tambah. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan ini mencakupi dua perkara. Yang pertama, hartanya yang berkat itu apa? Tidak mendapat bahaya, dihindarkan daripada bahaya. Contohnya, tak kena rompak, tak kena scam, ditipu dan sebagainya. Itu berkat kepada harta tu. Maka kalau kita derma sikit, kita memberi sedikit, sedekah sedikit, terselamat lagi harta kita yang banyak itu. Itu maksud berkatnya. Dan yang kedua adalah pahala. Bagi tak kurang pahala. Pahala akan makin bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik lelaki baik perempuan, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat ganda ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang cukup banyak. Ini disebut di dalam surah Al-Hadid ayat 18. Allah sebut satu-satu orang yang bersedekah ni. Al-musaddiqin wal musaddiqat, lelaki ataupun perempuan yang bersedekah ini, Allah Ta'ala kata inilah pinjaman yang terbaik. Allah guna term pinjaman, padahal harta tu harta Allah. Kita yang pinjam daripada Allah. Tapi malu tak Allah kata itu kita bagi pinjam kepada Allah? Malu kalau tak bagilah. Itu pun Allah Ta'ala buat apa? Sudahlah Allah bagi rezeki, kita sedekah sebahagian sikit daripada dia, dan Allah Ta'ala akan lipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang kelima, bagi orang yang sedekah ni ada satu pintu khas untuk dia. Pintu khas. Orang yang memberikan, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, orang yang memberikan, yang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh salah satu daripada pintu syurga. Orang yang bagi sumbangan harta dia, dua sumbangan dia, dua harta dia pada jalan Allah, ada satu pintu akan panggil dia. Dia panggil macam mana? Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang yang suka salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka yang akan dipanggil itu pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya di akhirat nanti, kalau kita ni jadi satu orang yang ahli sedekah, dermawan, pintu tu dok panggil nama kita, wahai hamba Allah, mai masuk daripada pintu aku ni menuju kepada kenikmatan syurga. Biasa kita tahu apa? Pintu bagi orang yang berpuasa ni, satu pintu namanya Rayyan akan panggil kita, nama kita. Jadi sudah dua pintu duk panggil nama kita ni, pintu Rayyan yang khusus untuk orang yang berpuasa ni, dan pintu sedekah duk panggil nama kita. Masya-Allah. Cuba bayangkan pintu-pintu syurga duk panggil nama kita ni. Apakah kita tidak gembira dengan keadaan itu? Yang keenam, sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, was-sadaqatul burhan. Sedekah itu sebagai bukti. Burhan ni maknanya bukti. Bukti iman seseorang. Imam An-Nawawi kata apa?
iaitu bukti kebenaran iman dia. Oleh kerana itu sedekah dinamakan demikian kerana merupakan bukti dari sidqu imanihi, bukti daripada kebenaran iman dia. Sebab ada orang dia memilih ibadat. Oh, kalau ibadat yang tak melibatkan harta, tak melibatkan duit ringgit, dia okey, main solat okey, puasa okey, benda tak melibatkan duit. Tapi bila main bab zakat, bab sedekah, bab nak pergi haji, bab korban, itu semua memerlukan duit ringgit. Bila memerlukan duit ringgit, dia jadi berkira. Itu menunjukkan apa? Iman dia tak sempurna. Tapi kalau dia ni boleh sacrifice, boleh korbankan, rasa sebegitu, dia boleh bagi harta dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuktikan iman dia. Ada orang dia boleh keluarkan tenaga tapi duit ringgit dia tahan. Ni membuktikan iman dia tak sempurna. Tapi kalau boleh kita keluarkan harta untuk melaksanakan titah perintah Allah, maka itu sudah membuktikan keimanan kita. Termasuklah sedekah ini. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti keimanan. Semua orang boleh hafal hadis ni. Dua perkataan dia. As-sadaqatu burhan. Hafal. Okey, dan amalkan insya-Allah. Yang ketujuh, sebelum sampai dekat akhirat, kita sampai di mana dulu? Kita sampai di kubur. Rupa-rupanya Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita, sedekah itu akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hurul kubur. Hur ni kepanasan. Kepanasan di dalam kubur. Sedekah tu boleh padam kepanasan di dalam kubur. Maknanya apa? Duduk dalam kubur tu dalam keadaan lega, macam kita duduk dalam masjid ni, sejuk je. Kau nak duduk dalam tu, duduk kelepi panas. Maka sedekah menjadi penyejuk di dalam kubur kita. Hadis yang sahih riwayat At-Tabrani. Yang ke-8, sedekah itu dapat mencegah pedagang ataupun penjual, buyer, peniaga daripada melakukan maksiat ataupun kejahatan dalam jual beli. Ini kalau siapa yang biasa bisnes lah, kan, jual beli barang import ekspor dan sebagainya, sedekah itu menjadikan dia tertahan diri dia daripada nak buat benda tak elok dalam bisnes dia itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya ma'syarat tijar, wahai para pedagang, kata Nabi, inna syaitan wa ithmu yahdiranil bay'. Sesungguhnya syaitan dan dosa itu dua-dua akan hadir dalam keadaan kita duk jual beli ni. Duk berniaga ni pasal Ramadan apa. Aduk main ni, antara yang main siapa? Syaitan dan dosa. Dia berkata syaitan kena rantai dah. Syaitan rantai, tapi dalam hati tu ada dia punya legasi dia. Siapa dia? Nafsu tu dah ada lagi. Berkata Nabi lagi, fashubu bai'ikum bis sadaqah, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Maka dalam kita ni duk jual beli, kadang ada satu member saya, dia dalam jual beli ni dia tak berkira sangat. Kalau orang tak mampu nak bayar, dia kata tak apa, ni sikit-sikit saya sedekah. Dalam jual beli dia tu. Maka itu menjadikan dia ini akan terhindar daripada syaitan dan juga dosa. Yang ke-9, orang yang sedekah ni dia akan rasa satu kemanisan yang orang tak sedekah dapat. Orang tidak sedekah tidak dapat. Satu kemanisan orang sedekah ni akan dapat apa? Dia akan rasa dada dia cukup lapang dan hati dia cukup bahagia. Kata Nabi SAW, dalam memberikan perbezaan ataupun permisalan tentang orang yang sedekah
dengan orang yang bakhil ni. Kata baginda, perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang sedekah itu seperti dua orang yang ada baju besi, yang bila dipakai menutup dada dia sampailah ke bawah dia, orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar pada kulitnya. Jadi orang yang sedekah ni, Nabi bagi perumpamaan dah ni, pakai baju besi tu dia rasa selesa pakai tu, lapang. Sampai hujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Buka pun tak ada bekas, kata ketat ke apa ke, tak ada. Sedangkan orang yang bakhil itu, kerana bakhilnya, ia merasakan setiap lingkaran baju besinya melekat dekat kulit dia. Dia rasa sempit, dia rasa ketat, dia rasa. Ini bagi orang yang tak sedekah. Orang yang sedekah dia akan rasa lapang, akan rasa tenang, akan rasa selesa. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Bila cerita tentang ini, mungkin kita sendiri boleh kita rasa dan kita buktikan. Apa kata kita cuba banyakkan sedekah ini, pasti akan datang rasa tu. Rasa senang, rasa bangga, rasa dada lapang, rasa seronok apabila melihat orang lain bahagia atas usaha kita. Yang ke-10, pahala sedekah akan sentiasa berkembang. Pahala sedekah tu walau sikit, berkembang pahalanya sehingga menjadi besar, semakin besar dan semakin besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang sehingga sebesar gunung Uhud. Sebiji buah kurma tu yang kita bagi, boleh Allah kembangkan sampai sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan mungkin dah biasa pergi, dah tengok depan mata gunung Uhud tu besar mana. Daripada sebiji je buah kurma yang diberikan, yang disedekahkan ikhlas. Apatah lagi kita sedekahkan benda yang lebih besar daripada tu. Dan apabila datangnya bulan Ramadan ini, Masya Allah, itu menjadi satu peluang yang cukup besar dan cukup istimewa kepada kita untuk kita terus melaksanakan ibadah dermawan ini, ibadah sedekah ini. Kita perbanyakkan di dalam bulan ini, bulan yang sangat-sangat dituntut untuk kita beribadah dan juga kita bersedekah. Kita lihat bagaimana puasa itu bila digabungkan dengan sedekah dan solat malam, maka sama dengan jaminan syurga. Kita tahu bahawa puasa itu memang sesuatu yang agung, ibadah yang agung. Bahkan pahala puasa itu tidak terbatas lipat kali ganda dia. Sebagaimana Nabi SAW sebut, setiap amalan manusia itu diganjarkan berlipat kali ganda sampai 700 kali ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan sedekah, kita telah mengetahui keutamaan dia sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan kemudian salat malam juga merupakan ibadah yang agung yang didirikan di dalam bulan Ramadan ini. Itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Maka ketiga-tiga amalan ini, puasa, salat malam dan juga sedekah, bila terkumpul dalam bulan Ramadan dan dikerjakan semuanya, maka balasannya adalah jaminan syurga. Jaminannya adalah syurga. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan. Kata baginda, sesungguhnya syurga itu ada ruangan-ruangan yang bahagian luarnya dapat dilihat daripada dalam, dan bahagian dalamnya dapat dilihat daripada luar.
Allah menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa dan juga solat dikala kebanyakan manusia tidur. Maka tergabung semua ini, solatnya, puasanya dan juga bersedekah dan juga berkata baik. Itu tergabung dalam satu hadis, memberi maksud bahawa itu merupakan amalan yang menjamin kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan kalau kita boleh tambah lagi pahala puasa kita itu dengan pahala puasa orang lain, maka pahala kita yang kita dapat itu akan berlipat kali ganda. Subhanallah. Dapat puasa kita puasa kita dapat, orang lain punya puasa, punya pahala pun kita dapat juga. Macam mana cara dia? Sedekah. Sedekah untuk orang lain berbuka puasa. Kata Nabi SAW, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahih. Kita dah puasa, kita dapat pahala kita, bahagian kita. Kita bagi satu makanan dekat jiran kita. Kita bagi pula satu makanan dekat kawan ofis kita. Dekat siapa-siapa lah. Kalau pergi dekat Mekah, Madinah tu, Masya Allah, di tengah jalan tu dia berhenti kereta dia duduk bagi ke orang duduk jalan, tak kenal siapa pun, dia duduk bagi. Supaya apa? Orang buka puasa dengan makanan yang dia bagi tu. Atas sebab itu, apa yang Nabi kata, dia pun dapat pahala puasa orang yang buka puasa dengan makanan yang dia bagi. Tuan-tuan nak tambah tak pahala puasa kita ni? Kau nak dapat puasa kita saja dah cukup. Kalau kita nak tambah lagi, balik ni pergi cari makanan. Tak banyak pun tak apa. Takat-takat kuih 1, 2, 3 duduk dalam satu plastik, bagi kat orang, tak kira siapa pun. Yang puasa lah. Jangan duduk bagi kat raju pula. Bagi supaya dia boleh buka puasa dengan makanan yang kita bagi tu. Maka dengan itu pahala puasa kita tu bertambah. Sebanyak mana kita duk bagi. Sebabnya itulah puasa bertambah. Dan pahala puasa kita itu, Masya Allah, mudah-mudahan lebih hebat, lebih besar ganjarannya yang Allah pasti akan bagi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian ini bukan sekadar terhenti dalam minda kita, tetapi kita cuba amalkan. Tak terlambat lagi. Masih ada masa untuk kita terus menambah pahala puasa dengan bersedekah bagi orang berbuka, insya-Allah. Dan juga sedekah-sedekah yang lain pun kita teruskan di masjid kepada siapa-siapa pun. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang banyak di dalam puasa bulan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.